Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mengulang semula pada ayat yang ke-194 dan 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurmatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Mencabuli bulan yang dihormati itu adalah dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati. Dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu jika dicabuli maka berlaku hukum qisas. Oleh itu sesiapa yang menyerang kamu maka seranglah dia sesuai dengan serangannya terhadap kamu. Tetapi bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Dan belanjakanlah harta benda kamu di jalan Allah dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Ayat yang ke-194 ini menceritakan tentang kedudukan bulan-bulan haram. Bulan haram ini bulan yang dilarang untuk umat Islam melakukan peperangan. Ia sebenarnya telah pun berlaku sejak zaman jahiliyah lagi. Sebenarnya ia berasalkan kepada syariat Nabi Ibrahim dahulu. Iaitulah bulan yang dipanggil bulan haram ini. Nombor satu sekali bulan Zulkaidah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram. Ini duduk bertautan satu sama lain. Kerana bulan-bulan ni kalau kita lihat susunannya bermula dengan Muharram, berakhir dengan Zulhijjah. Jadi maknanya Zulkaidah datang sebelah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Jadi dia bercantumlah tiga ni. Kecuali satu bulan lagi namanya Rajab. Rajab macam sekarang Rajab, maka ia juga adalah bulan yang diharamkan pada mereka untuk perang. Bukanlah bererti pada bulan-bulan lain mereka dibenarkan, digalakkan, diwajibkan berperang. Bukan begitu maksudnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memahami sifat manusia ni punya kelemahan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka ni peluang untuk membanyakkan amal saleh. Macam juga bulan Ramadan dipertingkatkan nilai amalan kualiti yang kita lakukan. Maka demikian juga pada 4 bulan ini, bulan dilarang mereka berperang dengan tujuan supaya orang Arab ni dapat membina ketamadunan lah. Kerana orang Arab ni terkenal sebagai bangsa yang suka perang. Kerana bunuh seekor unta pun boleh menyebabkan perangan 40 tahun. Jadi orang-orang Arab menyangkakan bahawa kalau mereka menyerang Islam pada bulan-bulan ini, tentulah Nabi tidak boleh bertindak balas. Kerana bulan ni bulan diharamkan berperang. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini bagi memperjelaskan kalau kamu diserang, kamu wajib mempertahankan diri. Bukan berarti orang serang kamu kita kena diam saja kerana ini adalah bulan diharamkan peperangan. Maka ibrahnya, pengiktibarannya, kita umat Islam memanglah umat yang diajar untuk berdamai, buat baik dengan orang. Tapi ada kalanya umat Islam wajib mempertahankan diri. Dan mempertahankan diri inilah sebab mereka berjihad. Tetapi berjihad ini seringkali difahami dengan angkat senjata semata-mata, seolah-olah tidak ada ruang lain. Sebenarnya negotiation, perdamaian, perbincangan, ilmu, membina ekonomi yang kuat juga adalah sebahagian dari jihad. Cuma yang paling tinggi of course lah jihad mengangkat senjata. Tetapi dalam keadaan seperti sekarang ni, tidak wajar umat Islam menyerang bangsa-bangsa lain, kaum-kaum lain, agama-agama lain. Umat Islam mestilah memperkuatkan diri mereka dari segenap sudut. Contohnya education. Sekarang tak berperang dengan bangsa bukan Islam dalam Malaysia, tak berperang. Tapi melihat kepada perwakilan di parlimen, orang Islam mungkin wajib melahirkan pelapis-pelapis yang mempunyai pelajaran yang tinggi.
Kerana berdebat di parlimen bukan menggunakan senjata, tapi menggunakan akal, menggunakan pencapaian akademik, menggunakan pengetahuan yang luas. Maka menjadi tanggungjawab umat Islam untuk mengasah perkara ini. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, baru-baru ni ada satu pertemuan dalam zakat. Zakat negeri Selangor menunjukkan pencapaian tinggi, hampir 600 juta kutipan sepanjang 1435 Hijrah yang lalu, iaitu 2014. Sebenarnya bilangan ini tidaklah banyak, kerana hakikatnya di Selangor ini ada 90% lagi yang tak bayar zakat. Kenapa saya sentuh bab ini? Kerana kalau umat Islam bayar zakat, mereka ada dana bilion nilainya. Maka orang sakit boleh diatasi masalah mereka, orang nak berniaga boleh dibantu, orang nak pergi belajar jauh boleh diberikan kepadanya beasiswa. Kan, instead of budak-budak ni isi borang, zakat sendiri pergi cari. Oh, ini anak tuan nampaknya dapat keputusan cemerlang SPM, kami nak hantar ke luar negara buat medik, beasiswa. Inilah yang dibuat oleh Persatuan Kristian di Borneo, Sidang Injil Borneo. Mereka mempunyai kekuatan dana, lalu mereka boleh menyalurkan kepada orang yang memerlukan. Ini jihad namanya. Ni kalau kita bila menghadapi kesusahan sikit minta duit ke satu pihak, kita ni macam tidak ada air muka, kerja nak minta je, tapi nak berbuat kurang. Ini teguranlah kepada semua umat Islam, supaya kita memperkuatkan dana zakat kita. Yang mana ada peluang berniaga, berniagalah sungguh-sungguh. Beza kan kalau kita tengok orang bukan Islam, mereka membuat college besar-besar. Ni akan siap tak lama lagi, depan Sungai Buloh. Sebelum siapnya MRT, dia dah siap dia punya sekolah international. Tahu tak bayarannya setahun berapa? 14,000, 15,000. Heran kita, macam mana besar sekolah itu dibina. Siapa yang anak muridnya? Siapa pelajar? Siapa menghantar anak mereka ke situ? Tengok di situ sudah jadi ukuran kepada kita. Di Shah Alam baru siap satu college Damansara Utama, KDU. Tengok kan, di sebelah kiri sebelum pergi ke airport kan. Besar, berapa ratus juta mereka buat tuan-tuan. Tapi orang Islam buat sikit mahat tahfiz, minta dana. Memanglah kita kena bantulah. Tapi kita orang Islam nampaknya jihad ekonomi sangat jauh ketinggalan ke belakang. Kan? Sangat ketinggalan. Nampaknya kita tidak akan mampu untuk berjihad di sudut kekuatan tentera kalau ekonomi kita lemah. Kerana itu bila Nabi berhijrah ke Madinah, antara perkara asas yang Nabi lakukan adalah membina kekuatan ekonomi umat Islam, walaupun kecil-kecilan. Suruh buka kedai sendiri, berniaga keliling Masjid Nabawi. Berniaga mereka ini, sekecil budak usia 12 tahun macam Abdullah bin Ja'far. Beliau ni kematian ayah dalam perangan Mu'tah. Maka Nabi ambil dia, bagi di satu sudut dekat masjid, niagalah kamu. Ya, tapi kita di setengah negeri dalam Semenanjung melarang orang berniaga dalam masjid. Padahal masjid itu luas, 1 ekar luasnya, semua belum dibangunkan. Mungkin setengah ekar baru dijadikan bangunan, tapi sudut-sudut lain tak dibenarkan orang berniaga. Fatwa yang jumud, ketinggalan macam ni tuan-tuan. Mana orang Islam nak berniaga kalau tak kat situ? Jadi nampaknya perlu kita sedari erti jihad ni sangat luas. Walaupun ayat ni tadi menerangkan tentang jihad, menerangkan tentang bulan haram, maka umat Islam disuruh mempertahankan diri. Salah satu sudut aspek yang perlu mereka ambil berat adalah ekonomi. Kerana itu datang ayat berikutnya 195, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu, dan belanjakanlah harta kamu di jalan Allah, janganlah kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Kebanyakan para ulama tafsir mengatakan ini adalah kegagalan umat Islam bila mereka melihat peperangan nak berlaku, masing-masing mula rasa kedekut. Wahai Rasulullah, kami tak punya wang. Wahai Rasulullah, tak ada ke sumber lain untuk berjihad. Maka Rasulullah SAW telah pun diturunkan ayat ini kepada baginda untuk dibacakan kepada umat. Janganlah kedekut sangat untuk menginfak bagi tujuan Islam, kerana orang-orang kafir itu melakukan apa saja untuk kekuatan mereka. Bila kamu tidak mempunyai budaya infak ini untuk Islam, maka kamu akan hancur. Orang kafir akan mengumpulkan harta lebih banyak daripada kamu, dan mereka akan menganiaya, memusuhi, memerangi, menghancurkan kamu. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan buat baiklah kamu pada dalam perkara yang kamu lakukan itu lebih daripada yang diminta, namanya ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang memperbaiki amal salihnya. Kalau kita perhatikan di Turki pada hari ini, antara kekuatan umat Islam Turki, mereka bangun semula daripada zaman sekularisme yang begitu lama melanda mereka. Orang Turki adalah bangsa yang sangat suka berderma. Di Jerman, di Spain, di Netherlands,
Di mana sahaja negara dalam Eropah pada hari ini, mereka menyaksikan pembinaan masjid yang besar-besar. Gereja-gereja yang sudah tidak dipakai lagi dibeli oleh umat Islam untuk di-convert menjadi masjid besar. Gereja ratusan tahun dibeli umat Islam. Siapa yang beli, tuan-tuan? Orang Turki. Kerana orang Turki ni punya semangat jihad ekonomi yang sangat tinggi. Mereka mempunyai infak yang sangat tinggi, wakaf yang sangat tinggi. Di negara kita pun antara mahat tahfiz yang terbaik namanya Sulaimaniyah. Ia adalah dibina oleh orang Turki. Bahkan dia mempunyai cawangan satu dunia. Bahkan pelajarannya secara percuma. Biliknya aircon, ada swimming pool, dalam rumah yang serba hebat, percuma. Tapi dia tapis lah, kena orang bijak-bijak lah. Dia uji bakatnya dahulu, tak mahu datang main-main. Nanti bila habis komplit Quran, dia hantar pergi Turki, free lagi belajar kat sana. Mendatang duit, tuan-tuan. Kerana orang Turki ni mempunyai kesedaran ekonomi yang sangat tinggi. Mereka dapat berderma dengan kadar yang besar. Bahkan diceritakan kepada saya ketika saya melawat ke sana, bahawa orang Turki ni kalau dipanggil, berapa ribu nak derma, berapa ribu, tak ada macam orang-orang lain. RM50 memang gigil nak bagi. Kerana orang Turki businessman. Orang Turki adalah orang yang mempunyai dana yang kuat. Dia tak tanya RM50, RM100 tak ada. Berapa ribu nak derma? Awak berapa ribu? Dalam masa yang singkat mereka mampu bina masjid yang besar. Ini adalah semangat yang tinggi kerana mereka punya ekonomi yang kukuh. Jadi tuan-tuan, ini satu aspek yang kita kena ambil berat. Kalau kita tak boleh nak mulakan berniaga, tak apa, kita sokong perniagaan orang Islam. Kita nak beli, pergi beli kat orang Islam. Nak makan, pergi cari kat restoran orang Islam. Nak tempah baju raya, cari baju raya orang Islam yang jahit. Amat memalukan, tuan-tuan, baju raya pakai pun pergi tempah pada orang kafir. Apa cerita ni? Kenapa dah tak sokong orang Islam? Cari orang Islam, beli kat orang Islam. Betul kereta, beli kat orang, cari kat orang Islam. Orang Islam ada mekanik muslim yang baik. Nak beli kereta, beli, pastikan syarikat orang Islam. Jangan kita tipu. Kadang-kadang kita berhenti tengah-tengah R&R di highway, tengok makanannya Islam, tapi tengok juga di atas dia agak tinggi, nama ni perhatikan namanya apa. Jangan sewenang-wenangnya pergi berhenti makan dekat bukan orang Islam. Kita pun tak tahu sembelia atau tidak. Saya terkena sekali, tuan-tuan, berhenti kat R&R, punya order 5-6 orang untuk makan, tiba-tiba tengok ayam ni lain macam. Kenapa nampak lain? Kakinya dipotong amat pelik. Kenapa tulangnya terkeluar begini ya? Nama kami pun mengambil keputusan, tengok apa kedai ni, tengok tinggi baru nampak. Kalau kita tak dongak, tak nampak nama kedai ni bukan Islam rupanya. Datanglah Indonesian pekerja ni berkata, tak apa pak, ini halal juga. Mana kau tahu halal? Engkau pergi beli ayam? Tak, kami masak saja pak. Kau tahu mana sumbernya? Nampaknya bagi makan kat kucing sajalah apa yang telah dia order. Jadi tuan-tuan, kita orang Islam mesti ambil berat bab ni. Pergi beli kat orang Islam, sokong perniagaan orang Islam. Ya, ini cara untuk kita kuatkan ekonomi umat Islam. Kalau umat Islam bila mereka berjaya, mereka keluarkan zakat, mereka bangunkan ekonomi umat, maka ini satu peluang untuk kita lakukan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.